buka majlis kita dengan Al-Fatihah. Suara tak apa dengar lah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Didengar ke? Perlahan Ustaz, suara tak jelas. Baik, Tak jelas. Alhamdulillah. Saya pun okey Ustaz. Kami jelas. Mungkin tuan yang bertanya boleh tengok di sudut speaker adjust sound. Jadi Bismillah. Baik, saya cuba dulu Kalau ada menghadapi apa-apa masalah nanti kita cuba selesaikan insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma amma ba'd. Tuan jemaah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini dapat kita bersama dalam suasana majlis ilmu untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan surah yang mungkin kita sering bacakan saban minggu, iaitulah surah Yasin. Jadi kita telah sampai kepada ayat yang ke-20. Begitu sebelum saya meneruskan, saya nak sebutkan tentang kita, marilah sama-sama kita mendoakan kesejahteraan saudara-saudara kita yang berada di Gaza, di Palestin. Kalau hari ini telah masuk hari yang ke-16 dari sudut operasi Taufan Al-Aqsa. Jadi kita doakan Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Ya Allah, bantulah Islam dan juga orang muslimin, wal mujahidin, dan para mujahidin, wal mustadhafin, dan mereka yang lemah daripada kalangan kanak-kanak, wanita dan orang yang berumur. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka ganjaran pahala yang berlipat kali ganda di atas kesabaran mereka dalam menghadapi ujian. Jadi sebenarnya dari satu sudut yang lain, apa yang telah berlaku di sana telah membangunkan kita daripada lena mungkin, yang mana mungkin kita selalu cakna tentang isu Palestin ini apabila berlakunya peperangan, dan apabila berlakunya orang kata apa, ada perang tembak-menembak dan sebagainya. Namun kita lihat bahawa Masjid Al-Aqsa ni lebih daripada 75 tahun telah dijajah oleh Israel, dan lebih 100 tahun pada permulaannya ia dijajah oleh British pada tahun 1917. Jadi keadaan yang berlaku di Gaza ini mengejutkan kita semula daripada tidur yang lena, bahawa kita ada tugas dan juga tanggungjawab kita untuk sama-sama kita berusaha ke arah pembebasan Baitul Maqdis dan juga Masjidil Aqsa. Di apa usaha yang kita boleh lakukan? Kita boleh lakukan dari sudut doa. Kita doa, mungkin kita ada solat hajat. Kita juga boleh lakukan dari sudut infak kita, yakni kita memberikan wang ringgit dan sebagainya. Kita juga boleh maknanya menggunakan tenaga kita, yakni dari sudut mungkin ada
NGO yang memerlukan volunteer bantuan, antaranya nak mengumpulkan barang-barang yang nak hantar ke Gaza. Namun ada satu lagi perkara yang boleh kita lakukan ke arah pembebasan Baitul Maqdis, iaitulah dari sudut menyebarkan ilmu pengetahuan. Jadi saya tidak ingin panjangkan dari sudut mukadimah. Cuma saya nak sebutkan sedikit bagaimana dari sudut ilmu pengetahuan itu dapat membantu menjadi batu loncatan ke arah pembebasan Baitul Maqdis. Yang ini kalau kita tengok Nabi SAW sendiri, Nabi SAW melaksanakan 3 bentuk persediaan ke arah pembebasan Baitul Maqdis. Pembebasan iaitu persediaan yang pertama dan utamanya sebelum daripada persediaan dari sudut politikal, maknanya dari sudut kuasa politik, sebelum daripada persediaan dari sudut kuasa, dari sudut ketenteraan, Nabi SAW terlebih dahulu menekankan aspek ilmu pengetahuan kepada para sahabat radhiyallahu anhum tentang kepentingan Baitul Maqdis dalam diri para sahabat. Mana tidaknya mereka pada permulaan Islam, ketika mana diwajibkan solat sebelum daripada solat 5 waktu pun, ini mereka diwajibkan solat 2 rakaat siang dan malam. Jadi mereka melaksanakan solat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Kalau hari ini kita menghadap solat kita menghadap ke Baitullahil Haram, kita rasa ada keterhubungan dengan Baitullah, dengan Kaabah, dengan Makkah. Kenapa? Kerana itu adalah kiblat kita. Tak ada siapa saya rasa dalam grup ini, dalam sidang jemaah sekalian, yang kalau kita tanya siapa yang nak pergi umrah, kan? Jadi semua orang akan rasa memang nak pergi, ingin nak pergi, ataupun kalau dah pergi nak pergi ulang kali. Mungkin ada yang juga baru melaksanakan haji, kan? Akan rasa kerinduan. Sebab apa? Sebab keterikatan kita dengan Makkah ni bukan tempat pelancongan. Keterikatan kita dengan Makkah ini adalah dari sudut rohaninya. Kita solat menghadap ke Kaabah dan kita rasa terikat. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mana mereka melaksanakan solat pada permulaan Islam, mereka menghadap ke Masjidil Aqsa. Jadi mereka rasa keterikatan itu bukan semata-mata ia satu negara ataupun satu tempat yang lain bagi umat Islam, tetapi ia adalah kiblat pertama umat Islam. Dan juga kita tengok dalam Al-Quran, terutamanya ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW, banyak menceritakan tentang kisah para Nabi, yang mana kisah para Nabi ini mempunyai kaitannya dengan Masjidil Aqsa. Contoh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq yang lahir di sana, Nabi Isa juga lahir di sana. Kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman yang berkuasa di sana, yang menjadi Nabi dan Rasul di sana juga Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Jadi banyak mostly kisah-kisah dalam Al-Quran tentang para Nabi terkait dengan Masjidil Aqsa. Jadi kisah-kisah ini memberikan pengetahuan kepada para sahabat dari sudut ilmu akan kepentingan masjid tersebut kepada mereka, yang kemudiannya mengantar kepada keterikatan secara rohaninya. Sebelum daripada Nabi SAW melakukan dari sudut kuasa politik, ketika mana Nabi dah berhijrah, dan juga ketenteraan. Ini sewaktu akhir umur Nabi SAW pada tahun ke-7 Hijrah, ke-9 Hijrah dan sebelum kewafatan Nabi SAW. Jadi kita tengok persediaan permulaannya itu adalah ilmu pengetahuan, yang mana hari ini kita kekurangan dari sudut penyebaran ilmu yang benar terhadap Baitul Maqdis. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dari sudut kita cuba mempelajari ayat-ayat Al-Quran dalam masa yang sama, ia membentuk kerohanian yang benar
supaya masyarakat dan juga kita semua sedar tentang jati diri umat Islam sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa kaitannya dengan Baitul Maqdis? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Isra, mereka yang akan membebaskan Masjidil Aqsa itu adalah ibadan lana, iaitu hamba kami. Jadi menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala adalah ciri utama kepada mereka yang menjadi pembebas kepada Masjidil Aqsa. Sedikit lagi saya sambung, kalau kita tengok ketika mana Salahuddin Al-Ayyubi, ketika mana dia membuka kota Baitul Maqdis pada tahun 1187 Masihi. Sebelum beliau berjaya membuka Baitul Maqdis itu, telah ada peranan para ulama, antaranya Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani, yang mana mereka ini menghidupkan semula agama dengan mengembalikan jati diri umat Islam kepada jati diri Muslim yang sebenar. Sebab tu Imam Al-Ghazali ada kitab yang nama yang saya yakin masyhur dan terkenal, kitab Ihya Ulumuddin. Yang ini maknanya adalah menghidupkan kembali ilmu agama tersebut sebelum daripada datangnya generasi Salahuddin. Jadi peranan para ulama. Mana kata apa yang dilakukan oleh Nabi SAW hingga terbukanya Baitul Maqdis pada zaman Sayyidina Umar. Ini selepas kewafatan Nabi SAW. Dan bagaimana terbukanya Baitul Maqdis pada zaman Salahuddin. Kedua-dua keadaan ini sama dari sudut punca ataupun asalnya, iaitulah menyebarkan ilmu pengetahuan yang khusus berkaitan Baitul Maqdis. Yang ini kita boleh tengok dari sudut menyebarkan maklumat-maklumat yang betul. Media-media barat menyebarkan maklumat yang salah, maklumat propaganda. Jadi kita berusaha menyebarkan maklumat yang betul. Dalam masa yang sama kita cuba untuk membina semula jati diri kita sebagai umat Islam dengan kita kembali kepada Al-Quran. Sebab itu suratul Isra, surah yang menjadi roadmap, peta kepada pembebasan Masjidil Aqsa. Di dalamnya paling banyak disebutkan di antara surah-surah Al-Quran, ini perkataan Al-Quran. Ini 11 kali dalam suratul Isra Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perkataan Al-Quran untuk menggambarkan kepentingannya sebagai tonggak utama umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran bagi membina jati diri umat Islam. Jadi itu mungkin sedikit mukadimah yang panjang. Cuma saya nak mengajak diri saya dan juga jemaah sekalian tentang kita merasakan apa yang kita lakukan ini dari sudut mencari ilmu pengetahuan adalah satu perkara yang penting dan ianya dituntut. Dan kesannya bukan sekadar kita tahu, mudah-mudahan kesannya ia membina kerohanian kita, membina jati diri kita sebagai seorang Muslim, berpandukan daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita bincangkan dan juga kita bicarakan. Baik, jadi kita masuk kepada perbincangan kita. Pada pertemuan yang lalu, saya telah menyebutkan tentang ayat yang ke-20 ini dengan agak panjang lebar, kerana ayat ini sangat penting, menceritakan tentang sosok seorang da'i, seorang pendakwah yang mana dia bukan daripada kalangan Nabi. Tetapi dalam surah Yasin ini Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan perkataannya itu lebih banyak perkataannya berbanding apa yang disebutkan oleh Nabi, daripada ayat 11 hingga ayat 19. Maaf, daripada ayat 13 hingga ayat 19. Jadi perkataan lelaki ini, lelaki hujung kota ini disebutkan lebih banyak, dirakamkan dalam Al-Quran lebih banyak. Nak menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala nak highlightkan, maknanya Allah nak letakkan spotlight kepada lelaki ini untuk menggambarkan bahawa Rasul mempunyai peranan mereka dalam menyampaikan risalah dan dakwah, dan juga kita sebagai pengikut Rasul
juga mempunyai peranan kita masing-masing. Dan kita sebutkan bahawa ayat ke-20 ini membicarakan tentang karakter pemuda hujung kota ini. Ada yang menamakan Habibun Najjar dan sebagainya. Ala kulihan, saya lebih suka maknanya kita meletakkan ianya sebagai pemuda hujung kota kerana dia datang daripada hujung kota. Dan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menamakan pemuda ini adalah kerana bukan kita nak highlightkan ataupun spotlightkan kepada siapa dia, tetapi kepada apa karakter dia, supaya kita boleh meniru ataupun kita boleh mengikut karakter yang ada pada diri dia. Baik, yang pertama saya ulang secara cepat. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala sebut waja'a min aqsal Madinah, iaitulah dakwah lelaki ini tadi. Dia datang daripada hujung kota. Waja'a, dan kita sebutkan ja'a ini adalah sesuatu yang datang dalam tempoh yang panjang, dalam sukar perjalanannya. Maknanya lelaki itu datang daripada utara nak mai ke Klang Valley ni. Contoh, gambaran dia macam itulah. Daripada hujung Malaysia nak mai ke tengah-tengah kota. Dalam keadaan dia berjalan. Rajulun yas'a, dia berjalan dalam keadaan tergesa-gesa. Kenapa dia berjalan digambarkan tergesa-gesa? Kerana dia merasakan urgensi untuk dia menyampaikan dakwah kepada kaumnya untuk ikutlah para rasul tersebut. Dan dia tahu risiko yang bakal dia hadapi. Sebab apa? Sebab kita sebutkan 3 orang rasul, bukan seorang, bukan dua, tapi 3 orang rasul datang menyampaikan dakwah mereka kepada penduduk kota tersebut pun ditolak, diancam untuk dibunuh. Sedangkan para rasul dan para nabi ini maksum. Antara makna maksum, mereka tidak akan diapa-apakan selagi mana belum tamat ataupun Allah masih lagi memberikan tempoh kepada kaum tersebut untuk mereka beriman. Jadi dakwah para nabi ini dibantu ataupun maknanya dijaga dari sudut sifat kemaksuman para rasul. Tapi lelaki ini tak ada, bukan seorang rasul, hanya lelaki biasa yang mana dia juga kita sebut melalui isyarat petunjuk daripada ayat Al-Quran. Dia datang daripada hujung kota sedangkan para rasul berada di tengah kota. Ada kemungkinan dia belum pernah bertemu, ataupun kalau pernah bertemu hanya melihat, bukan bertemu boleh bertalaki, duduk 2-3 jam, bahkan mungkin 2-3 minggu, 2-3 bulan untuk belajar agama, tidak. Dia datang bersama dengan kaumnya itu dalam keadaan rasul itu telah pun diancam. Dia menunjukkan bahawa dia ada limitasi dari sudut kemampuan, dari sudut keilmuannya, tetapi itu tidak menghalang dirinya untuk menyampaikan dakwah. Dan dia menyebutkan perkara yang simple, asas, tetapi sangat penting. Dan yang pentingnya adalah cara dia menyebutkan itu sangat tepat. Bagaimana cara yang disebutkan itu? Cara yang mana disebutkan oleh para rasul, wa ma alaina illal balaghul mubin, iaitu balagh, menyentuh jiwa sampai kepada hati, dan mubin maknanya membuka minda untuk berfikir. Baik. Jadi bagaimana menyentuh hati? Daripada ayat yang pertama, ayat yang ke-20 ini sahaja, yakni ucapan pertama lelaki ini sahaja telah menunjukkan adanya uslub balagh dan juga mubin. Kita sebut yang pertama, balaghnya itu maknanya sentap sampai ke hati, itu adalah dia memanggil kaumnya itu, wahai kaumku. Yang mana kita sebutkan lelaki ini boleh memilih perkataan yang lain, yang lebih keras. Ini dia boleh katakan wahai kafir, wahai itu, wahai ini. Sebab apa? Sebab mereka bukan menolak satu, bukan menolak dua, tapi 3 orang rasul.
memang layak mereka digelar sebagai kafir. Tetapi lelaki ini mempunyai dari sudut uslub dakwah yang rahmah. Dia tahu maknanya pada ketika ini kalau bersifat keras, maka lebih lagi mereka akan kaumnya itu akan menolak dan juga membalas dengan sifat kekerasan. Maka dia menyampaikan dengan bentuk wahai kaumku. Ini untuk menyedarkan apa yang nak disampaikan oleh lelaki ini tadi bukanlah sesuatu perkara yang asing, ataupun dia nak menyatakan bahawa kita nak bercakap, aku nak bercakap ni disebabkan aku sayang kepada kamu. Kamu kaum aku, kan? Adik-beradik aku, bukan orang lain. Kan? Kamu adalah bangsa aku, kamu adalah kaum aku. Aku cakap ni bukan di atas kepentingan-kepentingan tertentu, tapi semata-mata nak mengajak untuk kita berfikir. Apa? Ikutlah mereka, ittabi'u, ikutlah para rasul, ittabi'u mursalin, ikutlah rasul yang mana diutuskan. Jadi bagaimana ikut rasul yang diutuskan itu membuka minda. Baik. Jadi kalau kita tengok rasul membicarakan tentang sesuatu yang akan datang. Jadi sesuatu yang akan datang itu pada umumnya tak dapat dipastikan oleh manusia. Tetapi kita meyakini sesuatu yang akan datang itu disebabkan siapa yang membicarakan itu. Maknanya contoh, bila Al-Quran menyebutkan, bila Nabi SAW menyebutkan tentang hari kiamat, hari kebangkitan. Nabi SAW sendiri maknanya belum pernah menghadapi dari sudut kiamat dan juga hari kebangkitan. Tetapi apa yang dibicarakan oleh Nabi melalui Al-Quran, apa yang dibicarakan oleh Nabi melalui hadis baginda, ini kita tahu bahawa Al-Quran datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bicara, Nabi hadis juga adalah sebahagian daripada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan pribadi Nabi yang mana seorang yang dikenali bukan sekadar Muslim dan juga dikenali oleh orang yang bukan Islam bahawa baginda adalah seorang yang jujur dan amanah, tak pernah berbohong, maka apa yang disampaikan itu kita terima dan juga membina keyakinan, keimanan dalam diri kita bahawa ia adalah sesuatu perkara yang benar. Kalaulah saya sebutkan andaian kepada orang bukan Islam lah, kalau kita sebagai Muslim memang kita beriman. Kalau orang yang bukan Islam, kalau dikatakan kepada dia, kenapa kita tak nak beriman kepada hari akhirat? Sedangkan Nabi ada menyebutkan, Nabi-Nabi yang terdahulu pun ada menyebutkan, Rasul Nabi SAW ada menyebutkan, kalaulah tak betul, dia sebut kalau, dan memang benda itu betul, maknanya kita nak sebut berhujah dengan orang yang bukan Islam. Kalaulah perkara itu tak betul sekalipun, maknanya kebaikan yang kita cuba lakukan di atas muka bumi ini membawa kesejahteraan kepada masyarakat. Maknanya orang yang beriman kepada hari akhirat, pasti dia akan mempersiapkan diri dia, maknanya melakukan kebaikan, buat baik pada orang lain dan sebagainya, supaya apa? Supaya apa yang dilakukan itu mendapat ganjarannya di hari akhirat. Katakanlah memang tak ada hari akhirat, adakah salah untuk kita buat baik kepada orang lain? Orang pun jadi lebih suka, maknanya lebih mesra dengan kita kerana kebaikan yang kita buat. Tetapi kalau katalah apa yang dibicarakan benar dan pasti ianya benar, maka orang yang tidak beriman, maka dia menghadapi kerugian. Maka sebab itu lelaki ini kata, buka minda. Mereka ini adalah rasul-rasul yang diutuskan. Bahkan bila lelaki ini sebut mursalin, rasul yang diutuskan, maknanya telah ada pelbagai bentuk bukti-bukti bahawa mereka ini rasul. Sebab setiap rasul itu, setiap nabi itu didatangkan mukjizatnya ataupun kelebihan-kelebihan yang Allah berikan
Kadang-kadang mukjizat ni tak semestinya mukjizat dari sudut hissi, mukjizat yang boleh dipegang, nampak dan sebagainya. Kadang-kadang word juga boleh jadi mukjizat. Ini kata-kata yang benar, yang hujah, yang tegas, yang boleh membuka minda, juga boleh dijadikan sebagai mukjizat. Baik. Sebelum saya sebutkan ayat yang ke-21, yakni ayat yang seterusnya yang membicarakan tentang lelaki ini menambahkan lagi hujah dari sudut akal. Sebab apa? Sebab jiwa ni dia dah terbuka dari sudut panggilan itu. Wahai kaumku. Ya kaum kan, wahai kaumku. Jadi nak membuka minda ni supaya mereka ni lebih berfikir panjang sikit. Jangan cepat sangat nak tolak dakwah para rasul ni. Fikir panjang sikit. Baik, sebelum daripada ayat 21, saya ingin menyebutkan sedikit tentang ayat 20 ini. Ada ayat yang hampir sama dengan ayat yang ke-20 ini, dan ia juga adalah ayat yang ke-20. Iaitu ayat surah Yasin yang atas itu. Ayat yang ke-20 yang kita sedang pelajari sekarang. Dan ayat surah Al-Qasas, ayat yang ke-20 yang terdapat dalam surah Al-Qasas. Maknanya nombornya sama, tetapi dia ada sedikit perbezaan. Baik, kalau kita tengok garisan yang saya gariskan dalam surah Al-Qasas, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, "Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a, qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin." Baik. Kalau kita tengok perasan apa perbezaan surah Yasin ayat 20 dengan surah Al-Qasas ayat yang ke-20. Apa perbezaannya? Dari sudut perkataan rajulun. 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 Yang mana perkataan rajulun dalam surah Yasin dikemudiankan, manakala perkataan rajulun dalam surah Qasas didahulukan, maknanya didepankan. Perasan tak? Boleh nampak ya? Baik. Kenapa persoalannya? Ini nak menambahkan lagi karakteristik yang paling utama yang ada pada lelaki hujung kota ini. Baik. Sebelum tu saya sebutkan dulu sedikit serba ringkas latar belakang ayat yang ke-20 surah Al-Qasas ni. Ayat yang ke-20 surah Al-Qasas ini adalah cerita tentang Nabi Musa alaihissalam ketika mana baginda telah besar. Ini sebelum menjadi rasul. Baginda telah dewasa, sekitar umur lebih kurang 30 tahun. Telah berlaku satu pertelingkahan di antara seorang kebeti Mesir dengan Bani Israel. Jadi Nabi Musa pada waktu ini tersilap dengan, maknanya dia mendahulukan, maknanya dia backup Bani Israel itu hingga dia menumbuk dengan kuat kebeti Mesir. Bila ditumbuk tu, Allah izin mati kebeti Mesir. Orang kebeti Mesir tu mati. Yang menyebabkan berita tentang kematian kebeti ini telah tersebar hingga kan pada waktu itu sampai kepada pengetahuan Firaun. Maka Firaun pun mengerahkan tentera untuk tangkap Nabi Musa. Sebelum tentera Firaun datang, maka datanglah seorang lelaki, waja'a rajulun min aqsal Madinah, seorang lelaki daripada hujung kota. Kenapa hujung kota? Kerana Firaun disebutkan bahawa memang dari sudut pusat pemerintahan itu berada di tengah kota. Macam kita kalau bekerja kan, ini bekerja mungkin sebahagian daripada kita yang datang daripada pelbagai pelosok Malaysia ni datang ke Lembah Kelang untuk bekerja.
Macam saya sendirilah. Tapi kita ada hometown, ada rumah. Mungkin kalau dalam pemikiran kita pun nak settle down nanti lepas pencen ke dan sebagainya, nak duduk di rumah di sebelah utara ke dan sebagainya. Maknanya rumah rehat. Ini jauh daripada bising hiruk pikuk kota ataupun bandar kan. Jadi istana Firaun dia ada istana pemerintahan dia dan juga ada macam kita kata macam rumah rehat dia lah. Jadi lelaki yang mana dia sampai lelaki yang mana datang kepada Nabi Musa tadi. Dia datang daripada ujung kota, maknanya dia telah mendapat berita tentang Firaun telah keluar daripada istana dia untuk bersama dengan tentera dia untuk menangkap Nabi Musa. Maka keluarnya lelaki ini tadi daripada ujung kota tersebut dalam keadaan bersegera berlari untuk memberitahu kepada Musa, Nabi Musa AS, qala ya Musa, bahawa sesungguhnya pegawai-pegawai Firaun sedang mengadakan pakatan kepadamu, maknanya nak datang tangkap Nabi Musa untuk apa? Untuk membunuhmu. Maka keluarlah kamu daripada sini. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan perkataan rajulun dalam surah Al-Qasas ayat 20 berbanding dalam surah Yasin ayat 20? Kerana apa yang dilakukan oleh lelaki ini tadi lebih menunjukkan kepada Allah, nak menunjukkan dari sudut keberaniannya untuk bagi tahu kepada Nabi Musa untuk keluar daripada Mesir pada ketika itu. Sedangkan dia sendiri bukan dikeluar bersama Nabi Musa. Kalau dia ditangkap kerana dia telah membocorkan rahsia, sudah pasti dia akan dibunuh. Maka nak highlightkannya adalah dari sudut keberanian dia sebagai seorang lelaki. Dan juga usahanya yang besar kerana dia datang daripada Aqsal Madinah dalam keadaan berlari. Manakala dalam surah Yasin, highlight yang besar itu memang saya sebutkan rajulun itu juga menunjukkan keberanian. Tetapi nak Allah Subhanahu Wa Taala highlightkan yang besarnya adalah dia datang daripada hujung kota dalam keadaan sangat kurang dari sudut resources, sumbernya sangat kurang. Datang dalam keadaan berjalan, datang dalam keadaan dia bukan sepenuhnya ada ilmu pengetahuan tentang agama itu. Jadi nak sebutkan ciri-ciri keistimewaan bagi lelaki hujung kota ini, sebab tu nama pun lelaki pemuda hujung kota, kerana yang di-highlightkan itu adalah Aqsal Madinah. Jadi ayat ini dia didepankan satu perkataan ataupun dibelakangkan, dia bergantung kepada konteks, kepada penceritaan. Apa spotlight yang Allah Subhanahu Wa Taala nak highlightkan tentang sesuatu kisah. Maka sebab itu dia ada perubahan dari sudut kedudukan perkataan rajulun. Walaupun kedua-duanya adalah cerita tentang keberanian, tetapi keberanian lelaki hujung kota itu di-highlightkan terlebih dahulu dari sudut keinginan dia dalam menyampaikan dakwah walaupun dia datang daripada jauh. Okey ya. Baik. Ayat 21. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bismillah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ini yang saya maksudkan. Lelaki hujung kota itu tadi, dia tidak hanya menyebutkan perkataan yang menyentuh jiwa, tetapi juga perkataan yang membuka minda. Membuka minda yang pertama adalah ikutlah para rasul ini. Kerana mereka adalah rasul. Mereka adalah orang yang diutuskan dari sudut risalah yang mereka sampaikan. Kalau mereka ikut mereka, tidak ada apa-apa yang merugikan. Bahkan kalau tak ikut, itulah yang rugi. Baik. Maka dia bawakan hujah yang kedua, supaya mereka berfikir lagi. Panjang sikit fikir tu. Jadi lelaki hujung kota ni kata, Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ini turutlah orang-orang yang tidak meminta kepada kamu sesuatu balasan, sedangkan
mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Baik. Jadi bila ditanyakan ataupun bila disebutkan ikutlah mereka, jadi para rasul tersebut, kerana apa? Selain mereka adalah rasul, mereka juga tidak meminta sebarang balasan. Pertama sekali kalau kita tengok apa maksud para rasul ini tidak meminta balasan. Ini bermakna apa yang mereka sampaikan, dakwah yang mereka sampaikan itu tidak ada kepentingan yang lain. Bukanlah dakwah para rasul itu kerana mereka, sebab bila rasul datang ke sebuah tempat, bila mereka menyampaikan dakwah, menyampaikan tentang agama, mereka akan diangkat menjadi pemimpin. Bagaimana Rasulullah SAW ketika mana berada di Makkah, dia orang yang masuk Islam akan mengangkat Rasulullah sebagai pemimpin. Sebab itu Abu Jahal merasakan bahawa Rasulullah itu adalah sebagai ancaman beliau. Ancamannya. Sebab apa? Sebab Rasulullah diangkat menjadi pemimpin. Apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Nabi juga diangkat sebagai pemimpin. Bahkan pemimpin kepada negara. Bukan sekadar pemimpin kepada kelompok, tapi pemimpin negara di Madinah. Yang menyebabkan antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang mana kalau Nabi tak berhijrah ke Madinah tu, orang akan angkat dia lah jadi pemimpin. Abdullah bin Ubay bin Salul ni adalah pemimpin orang-orang munafik. Jadi mereka ni rasa terancam dengan kedatangan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka yang ada kepentingan. Sedangkan Rasulullah SAW tidaklah berkepentingan dari sudut dakwah baginda. Ini dari sudut dakwah itu Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat dia sebagai seorang nabi. Maknanya bukanlah mereka yang ingin mengangkat diri, tetapi atas pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang mengangkat Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Baik. Jadi nak sebutkan, lelaki ini berhujahkan bahawa para rasul itu mereka tidak meminta balasan dengan makna mereka tidak berkepentingan. Jadi mereka tak minta daripada kamu harta kamu. Mereka tidak minta daripada kamu dari sudut nak menjadi mendapatkan kuasa kamu. Baik. Ini satu soalan yang selalu ditanyakan ataupun dibahaskan. Adakah seseorang yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab dakwah itu, dia tidak patut maknanya mendapatkan balasan seperti mana isyarat ayat Al-Quran, mana tidak ada balasan apa-apa dan sebagainya. Baik. Bahkan ada yang mengatakan kalau orang yang mengajar agama, contoh mengajar Quran, mengajar Quran maknanya bacaan Quran. Kalau hantar tuition 1 jam boleh 100-200 tak ada masalah. Tapi kalau mengajar Quran, letak lebih RM50 pun orang kata, oh, ni orang suka jual agama ni. Jadi apa makna para rasul itu tidak meminta balasan, dan adakah tak boleh seorang yang maknanya menyebarkan ilmu khususnya berkaitan dengan agama tidak boleh menerima balasan? Baik. Yang pertama kita kena faham bahawa para rasul, kedudukan para rasul ini sudah tentu berbeza dengan manusia kebanyakan. Dari sudut kemurnian dan kesucian dalam dakwah, niat, dan juga dari sudut pelaksanaan dakwah itu juga dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara khususnya. Sebab itu kalau kita tengok antaranya Nabi SAW, kalau kita sebut dari satu sudut, dari sudut makanan, ya. Rasulullah SAW sebut, Rasulullah melarang siyamud dahri, yakni puasa yang berterusan tak buka-buka. Kerana Nabi SAW sebut, aku ini diberikan makan tidak seperti mana kalian diberikan makan.
Jadi wallahu alam, dari sudut sama ada makanan didatangkan kepada Nabi ataupun maknanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada tubuh baginda yang ada walaupun tanpa mendapatkan makanan. Tapi saya nak sebutkan para rasul ini Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan kepada mereka ganjaran-ganjaran atas dakwah yang mereka lakukan. Contoh kita sebut Nabi SAW. Memang Nabi SAW tidak meminta upah dari sudut sebagai seorang rasul, tetapi Allah memberikan kepada baginda antaranya dari sudut pembahagian harta rampasan perang, yang juga sebahagiannya diberikan kepada Nabi SAW. Jadi mereka tidak meminta, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka. Baik. Satu lagi saya nak sebutkan, kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, dalam riwayat Nasa'i, dalam riwayat Tirmizi dan juga dalam riwayat Abu Daud, Nabi SAW ada menyebutkan orang kerana satu anak panah kan, satu anak panah, arrow, 3 orang yang akan dimasukkan ke dalam syurga. Kerana satu anak panah, 3 orang yang akan dimasukkan ke dalam syurga. Siapa? Yang pertama, orang yang buat anak panah tersebut. Maknanya orang yang bertukang buat anak panah. Sudah tentu dia bertukang buat anak panah itu, maka dia akan menjual anak panah itu untuk mana dibeli oleh orang tentera supaya tentera boleh menggunakannya. Jadi orang yang membuat anak panah itu adalah orang golongan yang pertama yang akan dimasukkan ke dalam syurga. Yang kedua adalah pemanahnya, maknanya orang yang pergi ke medan jihad. Dan yang ketiga adalah orang yang menghulurkannya, maknanya orang yang hulurkan panah kepada pemanah pun, maka dia mendapat pahala dari sudut boleh dimasukkan ke dalam syurga. Maknanya kerana satu anak panah itu 3 golongan ataupun 3 kelompok, iaitu pembuatnya, pemberi anak panah dan juga pemanahnya. Baik. Apa isyarat pada ayat ini? Isyarat pada ayat ini adalah, kalau kita tengok orang yang melakukan ataupun orang yang buat anak panah itu, dia takkan bagi anak panah itu secara percuma. Dia pasti untuk menjual anak panah itu untuk mendapatkan keuntungan. Dalam masa yang sama, Nabi SAW menyatakan dia layak mendapat pahala kerana keikhlasannya. Jadi nak sebutkan bahawa bukanlah bermakna bila kita sebutkan tentang sesuatu yang khususnya bersifat agama, bila kita menyampaikan maknanya buat kelas agama dan sebagainya, tidak boleh menerima balasan ataupun tidak boleh menerima upah. Tetapi bukan itu menjadi keutamaan di dalam menyampaikan dakwah. Dan kita sudah tentu dan sudah pasti, kita yang terbaiknya kita mengikut para rasul, yang mana apabila dakwah mereka, ketika mana mereka menyampaikan dakwah, mereka tidak mengharapkan apa-apa balasan, melainkan apa yang diberikan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi untuk mengatakan orang yang mana menyampaikan perkara yang berkaitan dengan agama ini sebagai menjual ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan makna menjual ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah apabila wahyu diturunkan menyatakan sesuatu hukum ataupun sesuatu perkara, namun masyarakat pada ketika itu tak dapat nak menerima apa yang disebutkan oleh wahyu. Maka orang-orang agama ini mengubah kehendak ayat-ayat tersebut untuk apa? Untuk menyenangkan hati orang ramai, supaya orang ramai masih lagi sokong dia. Itu makna menjual ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi ada manusia yang mana yang disebut bahawa saya memberikan ataupun saya menyampaikan sesuatu, macam contoh bantuan dan sebagainya, saya tidak mengharapkan balasan. Tetapi
karakternya tidak mencerminkan sedemikian. Maaf saya sebut, ini boleh kita contoh, kita tengok contoh ahli politik. Kita tak sebut siapa-siapa dan daripada mana. Tapi nak sebutkan kadang-kadang sebahagian lah, bukanlah semua. Yang mana sebut bila nak datang pilihan raya, dia mula maknanya membantu, tak apa, saya bukan nak apa pun, maknanya nak bantu. Tapi dalam masa yang sama sudah tentu mengharapkan undi. Jadi bila dah dapat undi, maka karakter tu dah berubah. Jadi nak sebutkan yang benar tidak mengharapkan balasan ini, dia akan sama dari sudut kerjanya, sama ada dia mendapat balasan ataupun tidak, dia tetap melaksanakan tanggungjawab dia. Baik. Jadi ayat yang ke-20 dan ayat 21 ini menyebutkan tentang ciri utama dakwah itu, iaitulah seorang itu dakwah kepada sesuatu perkara yang hak dan juga ikhlas dan benar ucapan. Hak ni adalah ittabi'ul mursalin. Ini ikut para rasul, kerana para rasul sudah tentu menyampaikan sesuatu yang hak, yang benar, dan yang kedua adalah ikhlas dalam menyampaikan dan benar ucapan. Jadi dua ini adalah kunci utama kepada sampainya dakwah dan juga sampainya kebaikan kepada orang lain, yang menyebabkan orang lain dapat merasai dari sudut apa yang disampaikan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-22. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Ini masih lagi membicarakan tentang ucapan lelaki tersebut. Tengok apa yang diucapkan oleh lelaki ini. Ayat ini disebutkan maknanya jawapan, seolah-olah jawapan lelaki ini kepada penduduk kota tersebut. Namun tidak ada persoalan yang dirakamkan dalam Al-Quran ucapan penduduk kota tersebut. Maknanya kalau kita tengok terjemahan, apabila ditanya, sudahkah engkau menerima agama mereka, yakni agama para rasul, maka jawabnya, maka lelaki ini menjawab, mengapa aku tidak menyembah Tuhan? Maknanya soalan itu tak dirakamkan dalam Al-Quran. Tak ada soalan. Sedangkan kalau kita tengok dialog antara para rasul dan juga penduduk kota tu, ada dialog tu ada. Tetapi dalam ayat yang menceritakan tentang lelaki hujung kota ni, tak disebutkan persoalan daripada penduduk tersebut. Boleh jadi ada persoalan, sebagaimana tafsiran menyebutkan, ini sebagaimana yang terdapat dalam terjemahan, boleh jadi tidak ada persoalan, tetapi lelaki itu menggunakan uslub ataupun cara penyampaian untuk menyampaikan sesuatu perkara yang orang lain buat salah, dengan cara mengajak berfikir kalau aku yang buat salah tersebut. Okay. Dia dalam konsep maknanya teguran ini disebutkan, maknanya kita tidak menyalahkan orang lain di atas kesalahan dia, tapi kita mengajak dia berfikir, membayangkan kalau kesalahan tersebut aku yang buat. Ini si penegur yang buat, adakah benda itu patut kalau aku buat begini-begini. Contoh, kalau kita nak sebut pada anak kita, contoh dari sudut kena menghormati ibu bapa. Jadi kita tak sebut dia, kena hormati ibu bapa. Kita tanya pada anak kita, patut tak kalau abah, kalau ayah bercakap kasar dengan atuk? Contoh. Ini dia nak mengajar anak dia, tapi dia bawa untuk berfikir kalau kesalahan itu pada diri orang yang menegur itu membuat kesalahan kepada orang lain. Boleh faham konsep dia? Baik. So lelaki ni kata, mengapa aku tidak? Dia tak kata mengapa kamu, tapi dia kata mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan daku, dan yang kepadanya lah aku dan kamu akan dikembalikan. Okay. So kita tengok terlebih dahulu ayat.
Mula-mula lelaki ni kata, kenapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku, sedangkan wa ilaihi turja'un, kepadanya lah kalian. Turja'un ni antum. Dia punya domirnya adalah antum. Antum dikembalikan. Tengok, kesalahan dia meletakkan ke atas dirinya, tetapi nak sebutkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak menegaskan bahawa akan adanya hari kebangkitan dengan hanya dia menyebutkan wa ilaihi turja'un. Sedangkan dia juga akan dikembalikan, maknanya akan menghadapi hari kebangkitan. Cumanya dia meletakkan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Tu apa? Sebab mereka masih lagi belum beriman akan adanya hari kebangkitan. Sebab tu mereka memusuhi para rasul. Baik. So persoalannya adalah bukan apa kena dengan kamu, tapi apa kena dengan aku. Jadi lelaki hujung kota ni, bila disebutkan tentang sesuatu perkara yang buruk, dia nak sebutkan satu perkara yang buruk, dia memulakan perkara yang buruk itu dengan dirinya. Supaya apa? Supaya yang mendengar tu dia tidak tersinggung perasaan ataupun dia tak terus menolak. Sebab bila orang ni, bila kita menyebutkan kesalahan, itu salah, ini salah dan sebagainya, kadang-kadang menyebabkan orang rasa ofensif, kan? Betul tak sebut ofensif? Maknanya orang rasa macam dia ni nak tegur-tegur aku, dia ni nak nasihat, nak salahkan aku. Terutama orang yang memang jenis sukar nak menerima nasihat, macam penduduk kota ni. Maknanya mereka ni dah tak terima nasihat daripada 3 orang rasul. Jadi nak terima nasihat daripada lelaki ni pula. Jadi lelaki itu dia memulakan dengan menyatakan kesalahan itu pada diri dia, supaya tidak terus para penduduk kota itu, maknanya terus tak mau dengar apa yang disebutkan. Jadi kebijakan cara uslub dia. Baik. Jadi dan kita tengok lelaki ni juga, bila dia menggambarkan diri dia, seolah-olah macam dia nak ceritakan tentang pengalaman diri dia, yang menyebabkan penceritaan dia itu lebih berpengaruh kepada orang yang mendengar. Okay. Contoh, kalau saya ceritakan gambarannya, kalau tuan-tuan dan puan belum pernah pergi umrah ataupun belum pernah pergi ke haji, contohnya lah. Jadi saya ceritakan kepada tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan tahu, maknanya waktu kita bertawaf ini di kawasan ini adanya tempat-tempat tempat-tempat mustajab doa di kawasan Muntazam. Di mana Muntazam itu? Di kawasan sini. Di mana tempat yang lain di kawasan sini. Jadi bila saya cerita tu atas pengalaman saya boleh menggambarkan di mana kedudukan, kalau ada gambar pula kan. Sinilah ni, sini tempat ni. Tempat. Sinilah tempatnya. Maknanya gambaran itu akan lebih jelas dan akan lebih berpengaruh. Sebab apa? Sebab ia datang daripada pengalaman saya sendiri. Berbanding orang yang tak ada pengalaman dan dia cerita pula tentang orang lain, dia nak menggambarkan itu pun sukar untuk digambarkan kepada orang lain. Mana lelaki hujung kota ni tadi, apabila dia nak menceritakan kesalahan yang dilakukan oleh penduduk ataupun kaumnya itu, dia menceritakan dengan meletakkan diri dia sebagai orang yang melakukan keburukan. Yang pertama, supaya mereka dapat terima, tengok dulu apa yang dia dengar, dulu apa yang dia nak sebutkan. Sebab apa? Dia bukan nak salahkan kita, dia bukan nak nak memburukkan kita, tapi dia nak cerita kalau diri dia. Dan yang kedua, dia nak sebutkan juga dia sebelum ini juga bukan seorang yang beriman. Bila datang Rasul baru dia beriman. Maka dia nak sebut cerita tentang pengalaman dia sendiri, bagaimana dia mampu untuk menerima walaupun dia tinggal jauh daripada kota tempat diutusnya para rasul tersebut. Maka itu adalah pengalaman peribadi, apa yang dia rasakan. Baik. Yang ketiga, bila dia menyebutkan wama liya, menunjukkan dari sudut keikhlasan dia sendiri.
dan juga kasih sayang. Ini dia bercampur di antara kasih sayang dan juga membuka minda. Balaghul mubin. Memang kalau kita nak tengok apa makna balaghul mubin, kita tengok apa yang diucapkan oleh lelaki hujung kota ini tadi. Baik. Dia menunjukkan keikhlasan dan juga kasih sayang dalam menyampaikan pesan. Kerana apa? Kerana dia tidak mahu cakap buruk tentang orang lain. Dan dia pun tidak sendiri, dia tidak memandang kaum dia itu sebagai kaum yang buruk, yang degil, yang tak ada harapan. Sebab apa? Sebab dia panggil pun wahai kaumku. Menunjukkan maknanya dia meletakkan dalam masa yang sama harapan bahawa kamu ni sebenarnya orang yang baik. Kamu boleh maknanya berubah kepada ke arah kebaikan. Di sudut ikhlasnya dia menyampaikan bahawa aku nampak potensi kebaikan kepada diri kalian untuk kalian berubah kepada sesuatu yang lebih baik. Jadi dia tak bercakap buruk tentang orang lain dan dia tak juga memburuk-burukkan seseorang di atas keburukan yang dilakukan, tapi maknanya dia target kepada keburukan itu mesti dielakkan. Dari sudut orangnya, orang itu semua orang ada potensi kebaikan. Ini kadang-kadang sesuatu yang jadi kesilapan dalam masyarakat kita. Apabila seseorang melakukan kesilapan, kesalahan ataupun keburukan, bahkan satu dosa, kita mengajak untuk membenci bukan dosa, tetapi kita mengajak membenci kepada pendosa tersebut. Seolah-olah orang tersebut ataupun pesalah, pendosa tidak ada peluang ataupun tidak ada potensi untuk berubah. Sedang yang sepatutnya yang kita tegur dan sepatutnya yang kita halang adalah kejahatan, keburukan, kesilapan yang dilakukan. Bukan maknanya kita fokus kepada orang tersebut. Orang yang melakukan kesalahan, maka kita nak memperbaiki kesalahan tersebut kerana setiap orang itu mempunyai potensi untuk berubah kepada kebaikan. Baik. Dan apa lelaki ini sebutkan lagi? Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani. Disebutkan fatarani. Apa makna fatarani? Tuhan yang menciptakan daku. Sebelum surah Yasin adalah surah Fatir. Apa sebenarnya nama Fatir ni? Apa dia? Menciptakan, kalau kita kata menciptakan, Khaliq menciptakan juga. Apa makna Fatir? Fatirus samawati wal ard. Apa makna Fatir? Fatir ni adalah sifat penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi menciptakan itu tanpa ada sebarang panduan ataupun tanpa ada sebarang rujukan. Kalau manusia nak cipta handphone, contoh, pasti dia akan ada rujukan dia dari sudut bagaimana design dia ke, ataupun dalam-dalam dia lah, wallahu a'lam, kita tahu sangat dari sudut bagaimana dia cipta telefon. Tapi dia ada panduan dia, ada rujukan dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar mencipta manusia, tetapi Allah menciptakan manusia daripada tiada kepada ada. Bukan daripada sesuatu yang telah ada kepada yang ada, yang baru, tapi daripada tiada kepada ada. Maka itu disebutkan Fatir. Maka Allah Subhanahu Wa Taala Fatir adalah nama yang mendahului penciptaannya tanpa ada sebarang panduan. Dan bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan fatarani juga, mana lelaki ini menyatakan fatarani, bukan sekadar menciptakan aku, tapi telah meletakkan fitrah dalam diri aku dan juga dalam diri kamu, bahawa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup maknanya ada Tuhan yang menciptakan kita. Bahkan menciptakan kita daripada tiada apa-apa kepada ada. Bukan daripada semata-mata menciptakan kita yang berada dalam rahim ibu kita, tapi menciptakan kita daripada tiada apa-apa. Nenek moyang kita yang tiada apa-apa kepada ada. Jadi perkataan word fatarani itu sangat besar maknanya. Bukan semata-mata nak menyebutkan menciptakan aku, tetapi nak menyebutkan menciptakan daripada
manusia ini daripada tiada kepada ada. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan manusia, dan Allah Subhanahu Wa Taala boleh tidak mengadakan manusia. Dalam masa yang sama, fatarani juga membawa makna bila Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia, maka Allah mencampakkan dari sudut fitrahnya itu adalah fitrah kebaikan, fitrah keimanan. Baik. Jadi kalau kita nak sebutkan ayat ni, kalau nak ubah lagi, bukan ubah, maknanya kita nak panjangkan terjemahannya itu. Seolah lelaki ini menyatakan, bagaimana mungkin aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku daripada tiada kepada ada, tanpa sebarang panduan dan kecacatan, lalu mencampakkan fitrah beriman, sedangkan kepadanya jugalah aku akan kembali. Maknanya, bagaimana aku tak menyembah yang menciptakan aku mampu untuk berdiri hari ini, yang menciptakan aku secara fitrahnya mampu untuk bercakap, ada perkara kebaikan dalam diri aku, meletakkan fitrah beriman, sedangkan kepadanya juga aku akan kembali. Lelaki itu seolah nak berkata sedemikian, hujah dia ataupun ucapan syarahannya itu. Dan saya sebutkan tadi, lelaki ini mengakhirkan ayat itu, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah, walaupun dalam ayat ini disebutkan apa? Aku dan kamu kan, tapi aku dan itu di dalam kurungan. Asalnya turja'un tu maknanya daripada domer ataupun kata diganti diri antum. Ini kepadanya lah kalian, asalnya kalian semua akan dikembalikan. Bukan bermakna dia nak mengatakan dia tak akan dikembalikan, tapi dia nak sebutkan sesuatu yang kaumnya masih lagi belum beriman, iaitu beriman tentang hari akhirat dan juga beriman tentang hari kebangkitan. Baik. Kemudian, attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqizun. Patutkah aku menyembah? Tengok, dia masih lagi menggunakan uslub seolah macam menyalahkan diri dia. Patutkah aku menyembah beberapa Tuhan selain daripada Allah? Kalau tadi disebutkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya Tuhan yang menciptakan manusia yang daripada tiada kepada ada, dan dia adalah yang meletakkan fitrah dalam diri manusia untuk beriman, maka disambung, adakah patut aku menyembah Tuhan selain daripada Allah yang bukan menciptakan aku? Sudah tentu tidak patut. In yuridni rahman, jika Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah hendak menimpakan kepada daku dengan sesuatu yang bahaya, mereka tidak dapat memberikan sebarang syafaat kepadaku, dan mereka juga tidak akan dapat menyelamatkan aku. Ya, ayat ini sangat kita katakan balag dan juga mubin. Sebab apa? Sebab lelaki ini menyebutkan antaranya sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman dengan dikaitkan Ar-Rahman menginginkan ataupun menimpakan daku sesuatu yang bahaya. Kalau kita faham sifat Allah Ar-Rahman, maknanya apa? Yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Maknanya yang Maha Pengasih takkanlah nak menimpakan bahaya. Baik, kenapa digunakan Ar-Rahman di sini? Baik, kita tengok. Baik. Sekali lagi, pemuda ini, dia tidak mengkritik, maknanya pegangan orang lain dengan hentaman, tetapi maknanya dia menyatakan sebab apa tak bersesuaian apa yang kamu pegang dengan apa yang saya yakini, dan tak sepatutnya kamu meyakini ataupun berpegang dengan hujah kamu. Baik. Iaitu apa hujahnya? Menolak Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun bersama Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun wasilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Daripada mana saya sebutkan itu? Allah Subhanahu Wa Taala sebut attakhidhu min duni, perkataan duna ini daripada perkataan dana, duna. Duna itu maknanya boleh membawa makna, maaf ya,
Duna boleh membawa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Duna itu boleh juga membawa makna bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya selain daripada Allah dengan makna menyembah Allah dan juga menyembah selain daripada Allah. Wasilah kepada Allah maknanya menyembah sesuatu duna membawa makna bawah. Duna juga boleh membawa makna bawah. Saya ulang sekali lagi. Kenapa saya sebutkan menolak Tuhan selain Allah, bersama Allah dan wasilah pada Allah? Kerana perkataan min dunihi, attakhidhu min dunihi, selain daripada Allah, maknanya ada sesuatu kuasa yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ada sesuatu yang mempunyai kuasa yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun yang ketiga, ada sesuatu wasilah yang mana untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlukan kepada wasilah itu. Maknanya ayat itu menafikan ketiga-tiga bentuk adanya syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada sesuatu kekuasaan yang lebih besar. Kenapa tak ada sesuatu yang lebih besar? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala fatara. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita daripada tiada kepada ada. Jadi sesuatu yang ada di atas muka bumi ni, yang kamu sembah dan sebagainya, dia dijadikan oleh kamu sendiri. Dia dijadikan daripada bahan yang sedia ada. Sedangkan manusia ini dijadikan daripada tiada kepada ada. Jadi menolak Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan maksud yang lebih berkuasa pada Allah. Min duni maknanya yang bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang bawah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketiga-tiga ianya ditolak dengan satu ucapan attakhidhu min. Baik. Ayat tadi yang kita sebutkan, in yuridnir rahman. Adakah ar-Rahman sesuai dengan sifat ingin memberikan kemudaratan? In yuridnir rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atuhum. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sememangnya mempunyai sifat yang pemurah. Walaupun mereka mengucapkan secara sindiran. Bila mereka ucap secara sindiran, yang ini penduduk ataupun kaum lelaki ni ucap dalam bentuk sindiran pada ayat yang ke-15. Kalau masih ingat, ayat 15 kita membincangkan mereka ucap secara sindiran, mereka kata apa? Qalu ma antum illa basyarum misluna. Kalian ni tidaklah melainkan manusia seperti mana kami. Wa ma anzalar rahman. Dan tidak ada diturunkan oleh Ar-Rahman kepada kami apa-apa pun. Min syai' in antum illa takzibun. Dan sesungguhnya kamu adalah rasulnya mereka yang berdusta. Baik. Kenapa penduduk kampung ataupun kaum ini mereka mengatakan wama anzalar rahman, mereka menyebutkan tidak diturunkan ar-rahman, tidak menurunkan ar-rahman kepada kami apa-apa? Kenapa mereka menyebutkan ar-rahman? Kerana dalam bentuk sindiran. Saya dah terangkan, mereka, Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini memberi isyarat bahawa mereka diberikan segalanya, dari sudut kuasa, dari sudut harta. Dan mereka melihat bila para rasul mendatangkan, membawa agama, tak ada benefit kepada mereka. Jadi para rasul sudah tentu menyebutkan tentang sifat Rahman Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Allah Maha Pengasih, ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka sebut dalam bentuk sindiran, yang kamu disebutkan Tuhan yang Ar-Rahman tu dia tak bagi apa-apa pun pada kami. Apa yang kami dapat ni semua adalah hasil daripada usaha kami. Jadi mereka sebut dalam dalam bentuk sindiran. Baik. Jadi lelaki hujung kota ini dia menyebutkan balik, quote balik perkataan Ar-Rahman dengan mengatakan in yuridnir rahman, kerana sudah tentu para rasul ini menyebarkan tentang bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Maka bila lelaki ini sebut in yuridnir rahmanu bidurri, adakah Ar-Rahman menginginkan kemudaratan? Maka jawapannya adalah
Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Ar-Rahman, maknanya pemurah, tetapi tidak dinafikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala juga bersifat Al-Aziz yang berautoriti untuk menghukum mereka yang bersalah. Maka maksud Ar-Rahman di sini boleh dimaksudkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan manusia yang membawa kejahatan sebagai rahmat untuk orang yang lain terselamat daripada kejahatan ataupun sebaliknya. Jadi apa maknanya? Jadi bila Allah Subhanahu Wa bila lelaki ini sebutkan bahawa in yuridnir rahman, jika Ar-Rahman menginginkan sesuatu yang menimpa mereka, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan orang-orang jahat juga atas sifat Allah Al-Aziz kerana Allah berkuasa. Dalam masa yang sama sifat Allah Ar-Rahman. Sebab apa? Sebab bila Allah menghapuskan kejahatan, maka tinggallah orang-orang yang beriman. Macam yang berlaku kepada kaum Nuh. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala tenggelamkan mereka yang tak ikut Nabi Nuh dan tinggal orang-orang yang baik sahaja di atas kapal Nabi Nuh. Kerana apa? Kerana Allah Al-Aziz. Dalam masa yang sama Allah juga Ar-Rahman. Bukan Al-Aziz kepada berkuasa ke atas mereka yang bersalah. Dalam masa yang sama Allah Ar-Rahman kepada orang-orang yang beriman. Jadi itu laki ini sebutkan in yuridnir rahman. Baik. In yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhu wala yunkizun. Maknanya tidak ada manfaat ataupun syafaat ataupun keselamatan kerana ia datang dengan rahmat, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang Maha Penyayang. Maknanya bila Allah Subhanahu Wa Taala sendiri Ar-Rahman, dengan sifat Ar-Rahman itu, kalau menginginkan keburukan, menginginkan sesuatu yang menimpa mereka, maka tidak ada guna lagi syafaat ataupun keselamatan daripada sesiapa pun, kerana keselamatan ataupun syafaat hanya datang dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman sendiri yang menginginkan keburukan, maka dekat mana lagi nak dapat syafaat? Dekat mana lagi yang mana nak terselamat daripada azab yang Allah Subhanahu Wa Taala nak datang? Maka seorang lelaki ini menyatakan tak ada tempat lain untuk kamu berserah, tak ada tempat lain untuk kamu mengadu, tak ada tempat lain untuk kamu nak mengharapkan jika berlakunya sesuatu keburukan, azab kepada kamu, melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman. Kerana dengan sifat Ar-Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala adalah melindungi orang-orang yang baik, dan sifat Aziz Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menghukum mereka yang ingkar. Maka ia berbalik kepada sifat yang disebutkan pada ayat yang kelima, Tanzilal Azizir Rahim. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala Al-Aziz dan juga Ar-Rahim. Baik. Kemudian Inni idzan lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Baik. Lelaki ini masih lagi meneruskan ucapannya dengan menyebutkan aku. Sesungguhnya aku kalau melakukan syirik, tentulah aku pada ketika itu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi dia menyebutkan tentang pengalaman peribadi dia, masih lagi mengucapkan tentang pengalaman peribadi dia, dan dia menyalahkan diri dia walaupun dia tak buat perkara itu, ataupun perkara yang dahulunya sebelum dia beriman dan hari ini dia beriman. Dan dia menyatakan kenapa dia beriman. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Kalau aku buat, maknanya tadi menyembah Tuhan selain daripada Allah pada ayat 23 tadi, sedangkan dialah yang fatarani wa ilaihi turja'un, dialah yang menciptakan aku daripada tiada kepada ada dan akan kembali kepadanya. Maka kalau aku masih lagi menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu aku berada dalam kesesatan yang nyata. Maka pada ayat 25 baru lelaki ini tadi menyebutkan inni amantu bi rabbikum fasma'u.
Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu, maka dengarlah nasihatku. Lelaki ini menariknya, dia tak terus sebut di awal lagi. Kalau kita katakan tadi kan, maaf ya, kita katakan tadi ada persoalan. Ada persoalan yang ditanyakan kepada dia. Adakah engkau menerima agama mereka? Dia tak terus jawab. Ya, aku menerima agama dia. Kalau dia terus jawab, apa akan berlaku? Dia akan hilang peluang untuk dia berbicara kepada kaum dia. Mungkin kaum dia akan terus bunuh dia. Dan memang pun selepas daripada ayat ni, inni amantu bi rabbikum fasma'un, Allah sebutkan apa? Allah sebutkan dia masuk syurga. Itu tandanya apa? Tandanya dia telah dibunuh. Kan? Bila dia dah mengaku secara jelas aku beriman, maka dia telah dibunuh, dan Allah cerita tak sebut cerita dia dibunuh, terus cerita dia masuk syurga. Jadi lelaki ni, kebijakan dia tu, bila orang tanya dia, kau dah beriman belum? Dia tak jawab, yes, aku dah beriman. Kalau dia cakap tu terus, maknanya dia kena bunuh lah. Tapi dia mengambil peluang itu untuk diterangkan terlebih dahulu kenapa sepatutnya kita kena beriman, dan last kali baru dia menyatakan bahawa inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu, maka dengarlah. Fasma'un, yakni dia dalam bentuk sirah fi'il amr, yani arahan, dengarlah. Baik, dengarlah ucapan. Yani dengan pengetahuan tentang Allah Ar-Rahman, ya, Allah yang Maha Pengasih tadi, yang mana Allah yang asalnya memang tidak menginginkan ad-dur, segala kemudaratan yang berlaku kalau aku beriman kepadanya. Jika aku masih lagi nak syirik, maka sesungguhnya aku akan tersesat fi dhalalim mubin. Maknanya tersesat tu apa? Pintu-pintu hidayah itu akan terkunci. Masih ingat lagi, tuan dan perempuan, bila kita membicarakan ayat yang ke-9 surah ini, ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala sebut waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi ayat ini membicarakan tentang ada 3 pintu hidayah. Mana pintu hidayah? Iaitu apa yang digambar ataupun apa yang terzahir di depan, dan apa yang berada di belakang, dan apa yang turun daripada atas. Baik. Apa yang berada di depan? Apa yang berada di depan kita adalah apa yang terbentang luas, iaitu dari sudut diri kita sendiri dan nikmat-nikmat yang berada pada diri kita. Apa yang berada di belakang kita adalah sejarah orang-orang yang terdahulu. Dan apa yang datang daripada atas, iaitulah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya adalah Al-Quran. Jadi laki ni kata, kalaulah aku masih lagi tak mau beriman dengan apa yang didatangkan oleh Rasul, sebab Rasul mendatangkan hidayah, datang hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau aku tak beriman dengan Rasul ini tadi, maknanya mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku telah menutup ketiga-tiga pintu hidayah yang menyebabkan aku akan berterusan berada dalam keadaan dhalalim mubin, kesesatan yang nyata. Maknanya manusia ini, dia boleh beriman, boleh kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala melalui 3 pintu. Ada orang beriman dengan dia melihat tentang kemajuan sains dan sebagainya. Ada orang beriman kerana dia melihat tentang sejarah orang yang terdahulu, bagaimana mereka diazab dan sebagainya, disebabkan kekufuran mereka. Dan ada orang beriman dengan pembacaan, dengan ayat Al-Quran yang menyentuh jiwanya. Kalau kesemua pintu hidayah ini tidak mampu untuk mendatangkan hidayah kepada seseorang itu, maka sebab itu dia disebutkan inni idzan lafi dhalalim mubin, maka aku pada waktu ini akan terus berada dalam kesesatan yang mana tidak ada lagi pintu yang boleh dibuka untuk menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lelaki ini sebut apa? Ayat 25, inni amantu bi rabbikum. Dia nak menyatakan, menegaskan bahawa dia beriman,
tapi dia menyatakan bahawa aku beriman dengan Tuhan kalian. Rabbikum. Dia tak sebut inni amantu bi rabbina, aku beriman dengan Tuhan kita. Tak disebut inni amantu bi rabbikum, aku beriman ini adalah dengan Tuhan kalian. Maka aku seperti mana kalian, kaum kalian, yang mana kita asalnya adalah daripada tiada kepada ada. Allah menyampakkan fitrah kepada kita dan diberikan kehidupan kepada kita dengan sikapnya Ar-Rahman. Aku memilih untuk beriman kepada Tuhan yang telah menyediakan pelbagai nikmat itu kepada kalian. Maka aku memilih untuk beriman. Kamu sepatutnya juga memilih untuk beriman seperti mana aku, kerana kita mendapat nikmat yang sama. Inni amantu bi rabbikum, aku beriman dengan Tuhan kalian kerana ia juga sebenarnya Tuhan aku. Dia telah mencampakkan fitrah keimanan kepada semua manusia. Maka dengarkanlah aku, fasma'un. Jadi kenapa lelaki ini menyebutkan dalam bentuk arahan? Kerana pertama kita lihat pemuda ini, dia tahu bahawa para rasul mempunyai peranan dalam menyampaikan, dan dia juga mempunyai peranan yang mana tidak bertentangan, bahkan melengkapkan di antara satu sama lain. Dan kadang-kadang kalau kita tengok dalam kelas, kalau mungkin ada sebahagian jemaah yang bekerja sebagai guru kan, kadang guru ni bila dia bercakap dengan anak murid ni kadang dia payah nak terima atas beberapa sebab lah kan. Tapi bila kawan dia sendiri yang tegur dia, dia boleh terima. Ataupun mungkin dia tersentak, kawan dia ni yang baik dengan dia tegur dia sendiri. Jadi nak sebutkan para nabi ni ibarat guru lah. Jadi kalau para rasul ini mempunyai peranan dalam menyampaikan dan penduduk ataupun kaum tadi mereka tidak terima, maka lelaki ni dia ada dalam pemikirannya bukan fikir dari sudut kalau rasul pun mereka tak terima, apatah lagi aku. Tak. Tapi dia berfikir kalau para rasul tak mau terima mungkin kerana mereka beranggapan para rasul ni datang bukan daripada kaum mereka dan sebagainya. Saya pernah sebutkan dulu bahawa para rasul ni datang izja ahal mursalun pada ayat 13. Maknanya para rasul itu dari sudut isyaratnya mereka ini datang daripada tempat yang lain dan diutuskan kepada kaum tersebut. Jadi mungkin mereka tak mau dengar ni atas pelbagai faktor. Maka aku datang untuk menyampaikan supaya kalian dengar kerana aku adalah sebahagian daripada kalian. Dan aku juga sama level dengan kalian. Bukan level guru tapi level pelajar dengan pelajar. Maka dengarlah apa yang aku nak sampaikan. Dan kadang-kadang nasihat daripada orang yang sama kedudukan, pelajar dengan pelajar itu kadang-kadang lebih memberikan kesan. Baik. Akhir sekali, lelaki ini kata, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apa? Bila dia dah mengaku tu, tak ada disebutkan lelaki ini kena apa. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala terus sebut qila dukhulil jannah. Lalu dikatakan kepada lelaki ujung kota itu, masuklah ke dalam syurga. Ini menunjukkan bahawa dia telah dibunuh. Dan juga ini isyarat para rasul tadi pun telah dibunuh. Apa yang menariknya adalah apa yang disebutkan. Ini lelaki ujung kota ini. Bila disebutkan kepadanya, masuklah ke dalam syurga. Maknanya dah berada di pintu syurga. Jadi belum lagi masuk, berada di pintu syurga. Kita bayangkan kita berada di satu tempat yang sangat-sangat indah. Mungkin kita dah lupa dah kerja kita. Mungkin kalau kita pergi berdua dengan pasangan kita, kita dah lupa mungkin anak-anak kita. Ini lelaki ni melihat syurga, kenikmatan yang Nabi SAW sebut, la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah ada mata melihat, tak pernah telinga mendengar, tak pernah terlintas dalam pemikiran manusia tentang keindahan, kenikmatan syurga ini. Tapi dalam keadaan tu, sebelum lelaki tu masuk, dia kata apa? Qala ya laita qaumi ya'lamu. Alangkah baiknya kalau kaum aku mengetahui tentang ganjaran yang apa yang aku dapatkan, iaitu apabila aku mati ni aku masuk ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi nak masuk syurga dengan penuh kenikmatan tu pun
dia masih lagi teringatkan kepada kaum dia kalaulah mereka mengetahui. Ini menunjukkan kepada keikhlasan dia dalam menyampaikan kepada kaum dia. Masih ingat lagi kaum dia. Ni kalau kita dah tengok syurga ni, kalau tengok benda yang indah pun kita dah tak ingat benda apa dah. Melainkan cepat-cepat nak dapatkan nikmat tersebut. Tapi lelaki ni dengan ikhlasnya, maknanya dia nampak syurga, dia teringatkan kaum dia. Tapi ketika mana dia dah masuk ke dalam syurga, maka ayat 27 itu dia dah berubah. Disebutkan apa? Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ini tentang perkara yang menyebabkan daku diampun. Ini disebutkan Tuhan aku. Kerana pada waktu itu dia dah telah meninggal, maknanya dimasukkan ke dalam syurga, maka kenikmatan syurga tu menyebabkan dia rasa bahawa Tuhan tu adalah Tuhan dia. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat yang khusus kepada setiap hamba-Nya itu dari sudut seakan-akan merasakan bahawa segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kenikmatan itu hanya untuk diri kita semata. Sedangkan Allah berikan untuk semua. Tapi disebutkan kita ni merasa betapa besarnya nikmat Allah, seolah kita rasa kita sahaja yang mendapat nikmat tersebut. Bima ghafara li rabbi, nikmat keampunan, wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan aku daripada kalangan orang-orang yang ya. Baik, saya nak sebutkan, nak tutup ayat ini dengan kalau tuan-tuan tengok ayat 11. Ayat 11. Ayat 11 ini adalah cerita tentang yang saya sebutkan audiens dulu berkaitan dengan seorang yang beriman secara tersembunyi. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Yang mana dia beriman secara tersembunyi pun Allah perintahkan kepada Nabi, fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Beritahu kepada dia bahawa berita gembira dia akan mendapat pengampunan dan juga mendapat ganjaran yang mulia. Kenapa pengampunan? Kerana mungkin apabila dia dah beriman, sudah tentu orang yang bersalah ni ketika mana awal dia beriman, dia rasa diri dia banyak dosa. Macam kita lah, kita nak kembali taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu pertama sekali kita rasa kita banyak dosa. Maka yang penting, yang pertama adalah pengampunan. Dan yang kedua, mengharapkan balasan yang mulia, wa ajrin karim. Allah sebut apa pada ayat 27? Bima ghafarali, pengampunan. Wa ja'alani minal mukramin. Ini Allah menjadikan daku daripada kalangan orang-orang yang mulia. Kenapa? Kerana dia asalnya beriman secara tersembunyi, maknanya dia seorang beriman, tetapi dia menzahirkan keimanan dia itu, maka Allah menzahirkan, jelaskan bahawa dia masuk ke dalam syurga. Mana menunjukkan bahawa kalau kita orang yang beriman, kalau kita menzahirkan keimanan kita, menyebarkan keimanan dan menyampaikan dakwah, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga akan memberikan pengampunan, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan meletakkan kita dalam bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Mungkin sekadar itu perbincangan kita pada pagi ini, dan daripada satu kisah yang menarik. Cerita bukan cerita seorang nabi, cerita seorang pemuda hujung kota yang sangat kurangan dari sudut sumbernya, pengetahuannya, tetapi dia tidak beralasan dalam dia menyampaikan dakwahnya kepada orang lain. Bahkan cara penyampaiannya itu adalah cukup berhikmah. Dan kita boleh belajar dan juga ambil manfaat daripada ayat-ayat telah kita bincangkan. Mudah-mudahan ada kebaikan. Ya hazza wa astaghfir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.